nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada astroawani.com. Rombakan kabinet mungkin sebelum 2024, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri sebelum ini tidak menolak dan tidak mengesahkan sebarang keputusan untuk melakukan rombakan kabinet yang diketuainya. Berita penuh Putrajaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berseluruh berkata, rombakan kabinet kerajaan perpaduan mungkin dibuat sebelum hujung tahun ini. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri ketika menyantun seorang kanak-kanak berusia 12 tahun yang menunggunya bersama pengamal media selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin Fasa 4 di Putrajaya. Kenyataan Perdana Menteri itu dibuat selepas kanak-kanak terbabit Akmal Alif Yasir Arafat mengulangi soalan yang diutarakan pengamal media mengenai rombakan jemaah menteri. Terdahulu, Akmal Alif, murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Presiden 8-2 bersama 8 rakannya menantikan Anwar untuk mendapatkan tanda tangan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri sebelum ini menunaikan solat Jumaat. Sebelum itu menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 2,000 orang jemaah di surau berkenaan. Turut hadir menunaikan solat bersama Perdana Menteri ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Beliau turut meluangkan masa kira-kira setengah jam menjamu selera di perkarangan surau dan beramal mesra dengan jemaah. Khabar berkaitan rombakan kabinet mula bertiup sejak Mei apabila Anwar ditanya mengenai kemungkinan berlaku perubahan barisan kepimpinan selepas selesai pilihan raya negeri PRN tahun ini. Pada Oktober, rombakan kabinet kembali diperkatakan susulan daripada kekosongan yang telah jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang disandang Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebelum ini. Dalam setiap pertemuan bersama media, Perdana Menteri tidak menolak dan tidak juga mengesahkan sebarang keputusan untuk melakukan rombakan kabinet yang diketuainya. Kali terakhir Anwar memberi reaksi kepada media mengenai hal yang sama adalah pada Majlis Kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani di sini pada Khamis. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya ada satu soalan. Adakah dengan ini Mahathir kelihatan seolah-olah sedang menghasut supaya tidak menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong? Ini soalan saya ini. Adakah dengan ini menunjukkan bahawa Mahathir seolah-olah ini baru seolah-olah sebab ini persoalan. Mahathir seolah-olah menunjukkan bahawa dia tidak sedang cuba untuk menghasut MP-MP untuk tidak menjunjung titah, melawan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ingatkah anda semua ketika Agong mengeluarkan titah, Baginda berkata, Baginda kalau boleh, Baginda tidak mau lagi ada lagi pertukaran kerajaan. Baginda tidak mau lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Mahathir, tiba-tiba dia memberikan semangat pula. Dia memberi semangat ketika dia kata, boleh tumbangkan Anwar Ibrahim kalau boleh dapat ramai orang sokong Anwar Ibrahim melalui SD, melalui sokongan. Bukan SD. Sebab Mahathir berikan satu penjelasan. Dia kata
Katalah kalau ada 30 ahli parlimen kerajaan yang tidak suka Anwar, ia boleh menyebabkan kerajaan jatuh. Jadi kemudian dia kata perkara ini boleh diulang sekarang. Apa itu? Apa yang boleh diulang? Yaitu beliau kata untuk dirikan kerajaan PN perlu ada jumlah rakyat 112. Macam mana nak dapat? Sama seperti MP Bersatu yang sokong Anwar. Mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan. Jadi kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR yang sedia tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan beliau sebagai Perdana Menteri. Dia kata begitu. Mungkin ini pendapat daripada Tun Mahathir. Harap-harap ini tidak menjadi berbaur hasutan lah. Harap-harap ini tidak ada berbaur hasutan supaya MP-MP menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab kalau ini ada unsur hasutan, kalaulah ada unsur hasutan, makna kata Mahathir sedang cuba untuk melawan Tita Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Jadi saya berharaplah supaya janganlah tumbangkan kerajaan ini. Bukan kerana apa? Sebab kita menjunjung Tita ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kalau kita hormati institusi diraja, kita harus ingat Tita daripada diraja, daripada Agung ini, kita harus junjung tinggi. Jadi jangan peduli lagi tentang apapun pendapat untuk meruntuhkan kerajaan kah. Pening rakyat lah, pening rakyat. Mahathir, kamu sudah pernah jadi Perdana Menteri. Kenapa mau buat begini lagi? Jangan lagi, tolonglah. Saya pun sudah malas kalau ada lagi Perdana Menteri baru. Bengong kita punya ekonomi, bengong negara Malaysia nanti. Nanti semua jadi bingung. Daripada terus berlawan begini, bergaduh begini, tunggulah PRU nanti. Tunggu PRU nanti. Apa masalahnya? Saya rasa semua orang Malaysia sekarang aman saja. Semua rakyat aman sekarang. Yang tak aman ini orang politik. Aduh. Yang tidak aman orang politik. Yang tidak aman orang si Mahathir. Yang tidak aman ini si Mahathir. Sebab kenapa? Dia tidak kuasa sekarang di parlimen. Dia tidak aman lah. Yang tidak aman ini ahli-ahli politik. Orang rakyat biasa aman saja. Jadi tak payah lagi nak tumbang-menumbang ini. Sudahlah. Apa yang mau kenapa mau ada kuasa sangat? Sudah jadi ahli parlimen, jalankanlah tugas sebagai ahli parlimen. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Mahathir. Perikatan Nasional tak usah buang masa layan cakap Tun Mahathir lagi. Lebih baik fokus hadapi PRU16. Di sebalik kedudukan Anwar Ibrahim yang kian mengukuh untuk terus kekal menarujui negara, Tun Mahathir nampaknya masih lagi berilusi tentang kejatuhan kerajaan. Ternampak dendam dan sakit hati yang bersarang dalam hati bekas Perdana Menteri 2 kali itu lebih menguasai pikirannya sehingga beliau tidak lagi mampu untuk berfikir secara logik, berdiri di atas, diperpijak di hakikat yang realiti. Menyusul selepas 5 ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada Anwar, Tun Mahathir berkata PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan pakai kaedah mengisytiharkan sokongan tanpa keluar parti. Katanya kaedah itu ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh 5 ahli parlimen bersatu yang mengumumkan sokongan kepada Anwar sebelum ini. Hakikatnya, tambah Tun Mahathir, PN juga boleh mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan kerajaan baru. Kerajaan pentadbiran baru. Untuk dirikan kerajaan, katanya PN perlu ada jumlah wakil rakyat 112. Macam mana nak dapat? Kaedah sama seperti 5 MP bersatu sokong Anwar, dia kata. Saya ketawa dululah. Aduh, bengong. Mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan sebagai ahli parlimen. Kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan ada dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR yang sedia tolong Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan beliau sebagai Perdana Menteri, katanya. Dengan itu PN boleh pilih orang lain sebagai Perdana Menteri. Ia semasa seperti Muhyiddin
ketika dijatuhkan oleh 15 ahli parlimen UMNO yang menarik balik sokongan kemudian membawa kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Perkara ini boleh diulang sekarang katanya dalam satu program di Yayasan Kepimpinan Perdana semalam. Sejujurnya dalam usia mencecah hampir 100 tahun dan telah 2 kali merasa menjadi Perdana Menteri, hujah Tun Mahathir kali ini pasti membuat ramai berasa kesian sangat dengan dia. Betul-betul kesianlah Mahathir ini. Mengapakah beliau masih berkhayal mahu menjatuhkan kerajaan sedangkan jumlah ahli parlimen PN pada ketika ini hanya tinggal 69 orang saja pada masa ini. Bagaimana Tun Mahathir mahu menukar angka 69 itu menjadi kepada sekurang-kurangnya 112? Mahathir lupakah dia pun ditumbangkan juga? Aduh. Ya, mana lagi nak cekau sokongan selebihnya? Kesimpulan mudah di sini bukan saja Tun Mahathir harus berhenti daripada terus berilusi dan berkhayal untuk menjatuhkan kerajaan kepada PN, juga diingatkan tidak melayan lagi sebarang cakap daripada pengerusi GTA yang kalah teruk memalukan ini. Tun Mahathir pada hakikatnya sudah tidak relevan lagi dalam politik negara ini. Apatah lagi bila bercakap untuk menjatuhkan kerajaan. Jika beliau relevan, tentunya dirinya tidak hilang deposit dan GTA yang diterajuinya tidak kalah semua kerusi ditandingi, malah tidak hilang semua deposit juga pada PR15 lagi. Dalam keadaan sekarang, lebih baik PN lupakan saja sebarang minat untuk menjatuhkan kerajaan, kerana perkara itu semakin mustahil sekarang ini. Lebih wajar PN menumpukan usahanya kepada mengukuhkan lagi parti bagi menghadapi PR16 akan datang, kerana itu cara yang terbaik untuk menjatuhkan kerajaan. Buat sementara ini, sebagai cara untuk mengelak PN untuk terus kehilangan lebih ramai ahli parlimen, Mahyadin serta Hamzah Zainuddin tiada pilihan lain melainkan harus membawa secara en blok seluruh ahli parlimen gabungan itu untuk bersama-sama membina negara ini. Untuk berlawan, tunggu saja PR16 yang tempohnya hanya 4 tahun lagi. Dengan yang demikian, ahli-ahli parlimen PN tidaklah berpecah belah, dan pada masa yang sama peruntukan untuk menjaga kawasan masing-masing juga akan diperolehi. Buang masa saja PN jika terus melayan Tun Mahathir yang sudah nyanyuk ini, yang penuh dengan kesumat dan sakit hati kepada Anwar Ibrahim. Itu betul buang masa. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.